Penjawat awam yang terjejas banjir dan membuat pinjaman perumahan Perbendaharaan Malaysia BPP dinasihatkan mengemukakan tuntutan insurans bencana alam dari panel insurans masing-masing. Tuntutan insurans meliputi kerosakan struktur bangunan, pecah rumah dengan tujuan mencuri semasa kejadian banjir, tangki air pecah, kecederaan orang awam pihak ketiga akibat kemalangan di dalam rumah dan perbelanjaan hotel atau rumah sewa dalam tempoh baik pulih yang tidak dapat didiami. Mereka boleh membuat tuntutan dengan menghubungi syarikat insurans atau takaful masing-masing. Felda Global Ventures Holdings Berhad FGV memperuntukkan sumbangan bernilai RM250,000 bagi membantu penduduk terjejas banjir di Pantai Timur. Sumbangan berkenaan disalur melalui dua misi bantuan berasingan iaitu Konvoi Misi Bantuan Kemanusiaan FGV dan sumbangan terus kepada Pejabat Menteri Besar Terengganu. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Presiden Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Muhammad Emir Mavani Abdullah, Konvoi Misi Bantuan Kemanusiaan FGV kali ini menghantar 20 tan makanan dan 19 tan air minuman. Sikap memandang remeh dan tidak menyedari kewujudan penyakit bawaan air ketika musim banjir boleh mengundang bahaya kepada kesihatan dan membawa maut. Antara penyakit itu seperti demam kepialu, kolera atau taun, hepatitis A atau demam kuning. Menurut pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Dr. Asiah Senin, di antara penyebab penyakit kali ini menular adalah kerana ketiadaan air bersih dan pengendalian makanan yang tidak selamat. Sarawak meningkatkan tahap siap siaga berikutan laporan Jabatan Meteorologi tentang kemungkinan monsun timur laut Rabu ini yang membawa hujan berterusan 2 hingga 3 hari sekitar Johor, Sabah dan Sarawak. Persediaan dibuat daripada setiap aspek bermula dari segi pemantauan hujan dan kenaikan paras air sungai dan laut sehingga kepada persediaan dalam menangani waktu kecemasan, pemindahan penduduk, pelbagai bantuan, aspek kesihatan dan bekalan barangan keperluan. Dalam pada itu, aktiviti penangkapan ikan para nelayan terjejas kerana keadaan laut yang bergelora teruk sejak minggu lepas berikutan episod hujan monsun yang dijangka berlaku minggu ini. Untuk itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Labuan mengingatkan nelayan supaya sentiasa memeriksa keadaan cuaca dengan Met Malaysia sebelum ke laut untuk menangkap ikan. Pendapatan nelayan sama ada nelayan komersial atau tradisional terjejas sejak November hingga Disember tahun lepas berikutan cuaca buruk. Sikap peniaga yang mengambil kesempatan menaikkan harga barangan menjelang penguatkuasaan cukai barang dan perkhidmatan GST April ini tidak seharusnya berlaku. Sebaliknya, menurut Pengerusi Persatuan Pengguna Negeri Sembilan, Khairuddin Yunus, langkah yang paling tepat dilaksanakan setiap peniaga adalah dengan membantu pengguna menghadapi keadaan ekonomi sekarang yang tidak menentu. Tambah beliau, sepatutnya harga minyak dan diesel sudah turun, seharusnya harga barang juga turun secara automatik. Lagi paparan lanjut perkembangan semasa, ikuti Nasional 5 bersama Nur Lela Muhammad Nur. Sekian Best 5.10 edisi 5 petang. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ini Nasional 5 edisi 5 Januari 2015. Fokus utama berita jam ini. Bonus kaki tangan awam dibayar 15 Januari ini. Penjawat awam terjejas banjir boleh tuntut insuran bencana alam. Kerajaan usaha atasi masalah 300 sekolah terjejas banjir menjelang sesi persekolahan. Juga langsung seketika nanti bersama Nur Amalina Zamri di Sarawak. Tidak ketinggalan laporan lintas langsung dari Sabah bersama Asli Ismail dan Suzima Zainul Abidin di Johor Bahru. Semuanya selepas ini.
Baiklah, Saudara, Nasional 5 dimulakan dengan beberapa kabar gembira buat penjawat awam, terutama mereka yang terjejas dengan banjir. Pertama, bayaran imbuhan tahunan 2014 atau bonus tengah bulan gaji atau minimum RM500 kepada penjawat awam akan dibayar lebih awal, iaitu 15 Januari ini. Kerajaan juga setuju membayar bantuan khas RM250 kepada pesara kerajaan pada tarikh tersebut. Pembayaran itu bertujuan meringankan beban penjawat awam akibat banjir serta membantu persediaan persekolahan anak-anak. Demikian menurut Menteri Keuangan kedua, Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah dalam satu kenyataan. Bayaran imbuhan itu diumumkan Perdana Menteri ketika membentangkan bajet 2015 di Parlimen. Satu lagi kabar berita untuk penjawat awam di negeri-negeri yang dilanda banjir ialah untuk mereka yang kediamannya dibeli menerusi pinjaman perumahan Kerajaan Persekutuan. Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia BPP menasihatkan mereka membuat tuntutan insuran bencana alam. Tuntutan insurans itu meliputi perkara seperti kerosakan struktur bangunan, pecah rumah dengan tujuan mencuri, tangki air pecah, kecederaan orang awam akibat kemalangan dalam rumah dan perbelanjaan hotel atau rumah sewa dalam tempoh baik pulih. Tuntutan dibuat dengan menghubungi syarikat insurans atau takaful yang diambil semasa mengemukakan permohonan pinjaman perumahan. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi jaminan kerajaan berusaha mengatasi kekurangan dan masalah 300 sekolah terjejas banjir. Ia supaya sesi persekolahan dapat bermula minggu depan. Langkah sementara juga dipertimbang iaitu menempatkan pelajar di sekolah berhampiran sekiranya sekolah terjejas masih belum dapat diguna. Beliau yang juga Menteri Pendidikan berkata, tugas membaik pulih sekolah adalah kritikal memandangkan sesi persekolahan semakin hampir. Tan Sri Muhyiddin melepaskan konvoi misi sukarelawan pasca banjir Kementerian Pendidikan di Putrajaya yang disertai 3,521 sukarelawan. Jadi saudara adalah orang yang bertanggungjawab secara sukarela, berkorban masa dan tenaga untuk tolong bantu supaya sekolah ini dapat bermula dalam tempoh yang telah pun ditetapkan. Kalaupun tak boleh, kita ada langkah-langkah sementara diberitahu oleh Datuk Seri KPPM, mungkin terpaksa menumpang di sekolah-sekolah yang berhampiran. Kalau sebulan dua boleh menumpang, kalau setahun tak boleh menumpang. Jadi terpaksa kita ikhtiarkan. Tan Sri Muhyiddin mahu kontrak pembaikan alatan sekolah yang rosak dipermudah dan disegerakan. Pasukan sukarelawan terdiri daripada kalangan guru muda satu Malaysia, para guru bimbingan dan kaunseling, kaki tangan Kementerian Pendidikan dan mahasiswa. Tan Sri Muhyiddin juga menyifatkan penduduk terjejas menghadapi banjir yang melalui situasi sukar selepas banjir iaitu menilai dan membaiki kerosakan kediaman mereka. Justru ia memerlukan kerjasama semua pihak membantu memulihkan kerosakan dan trauma yang mereka hadapi. Keadaan sudah pun pulih sedikit dengan kadar air sungai-sungai utama surut agak ke paras yang lebih selamat, maka mulalah mereka ini pulang ke rumah masing-masing. Maka di sinilah bermulanya tugas yang lebih mencabar, urusan-urusan untuk menangani masalah pos banjir, trauma pos banjir ini ataupun pasca banjir ini adalah maha hebat sekali. Kita lihat betapa rumah-rumah yang sudah pun banyak dirosakkan oleh banjir, dihanyut oleh banjir, dimusnahkan oleh keadaan air yang begitu kuat dan deras, harta benda yang sudah pun rosak, dapur-dapur yang tidak boleh digunakan, alat-alat persekolahan sudah pun tenggelam, komputer tidak boleh dipakai, makanan tidak disediakan lagi. Jadi segala-gala ini menjadi satu cabaran besar. Beliau menghargai sumbangan daripada badan bukan kerajaan, persendirian dan sektor korporat serta sukarelawan yang memberi sumbangan. Nasib malang yang menimpa sebahagian besar penduduk Kuala Krai, Kelantan terus mendapat simpati pelbagai pihak. Antara yang tampil, Komuniti Satu Malaysia, KIM Hulu Terengganu. Wartawan Nur Yusof berpeluang menyertai konvoi NGO ini ke Kelantan. Misi bantuan ihsan ini diketuai Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Datuk Jailani Johari.
Beliau yang juga Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia memberitahu 2 buah lori 3 tan digunakan untuk membawa barangan keperluan harian penduduk yang terjejas banjir. Pihaknya mendapat kerjasama sepenuhnya menggunakan lori milik pejabat daerah dan Majlis Daerah Hulu Terengganu dalam menjayakan misi amal ini. Selebihnya barangan itu dimuatkan dalam 18 kenderaan pacuan 4 roda yang melibatkan 80 anggota KIM Hulu Terengganu dan sukarelawan belia daerah itu. Bantuan terpaksa diagihkan pada waktu malam kerana konvoi ini terperangkap dalam kesesakan luar biasa di laluan Macang Kuala Kerai dan Gua Musang. Jadi apabila kita sampai sini, kita dapat lihat keadaan dia amat sedih, kan? Betapa banyaknya lagi yang masih kekurangan dan perlu disampaikan bantuan. Jadi saya haraplah kalau kita sekarang ni, oleh kerana saya bertanggungjawab dari segi komunikasi dan multimedia, insya-Allah kita akan cuba bantu dari segi talian seluler dan juga dari segi informasi dan maklumat sebagainya. Ahli Komuniti Satu Malaysia Hulu Terengganu mengakui kawasan mereka juga dilanda banjir baru-baru ini. Bagaimanapun apabila melihat dengan sendiri khususnya di Kampung Karangan Laluh, Kuala Kerai ini, bencana dikira terburuk dan hampir menyamai kejadian tsunami. Berpuluh-puluh rumah dihanyutkan Sungai Lebir, sebahagiannya pula runtuh menyembah bumi. Penduduk menyifatkan bencana itu sebagai tsunami sungai yang melanda perkampungan mereka. Berbanding kami di Hulu Terengganu, kami masih boleh hidup dalam keadaan yang baik, sempurna, dan berbanding di sini kami sangat sedih dah melihat ada rumah yang roboh, ada rumah yang hanyut yang tidak boleh digambarkan di sini. Kita mengharapkan bantuan yang kita bawa daripada komuniti Satu Malaysia pada hari ini sedikit sebanyak boleh membantu, dan insya-Allah apa yang kita tengok pada hari ini dan kita telah nampaklah 2-3 perkara keperluan yang menjadi sangat penting. InsyaAllah kita akan war-warkanlah di seluruh komuniti kita lepas pada ni untuk mungkin kita akan buat susulan lepas. Bukan pertama dan tak akhir. InsyaAllah kita mari lagi lepas ni. Mungkin hari ni kita bersama KIM Hulu Terengganu ni kita bekalang dulu. Lepas ni kita insyaAllah kita cuba kerahkan tenaga. Mari basuh apa yang patut sini, mari tolong kapung lah. Dengan jabatan kerajaan ke apa benda sekali pun. Kita bersyukurlah sebab ada orang prihatin pada Kampung Karangan ni, mari hantar makanan dari pagi sampai ke malam. Kita berterima kasih banyak-banyak dah. Sehingga berita ini dilaporkan penduduk terpaksa menggunakan lilin kerana bekalan elektrik dalam proses pemulihan dan bekalan air pula terputus sejak 2 minggu lalu, manakala kemudahan tali komunikasi belum berfungsi. Nur Yusof, RTM. Kerajaan dijangka mengumumkan lebih banyak bentuk bantuan untuk meringankan beban penduduk yang terjejas banjir, terutama kawasan-kawasan yang teruk terjejas seperti Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Syahidan Kassim, lebih banyak pelan dirancang dan akan diumumkan untuk golongan tersebut. Ketika ditemui media selepas meninjau kesan banjir di Jerantut Pahang, Datuk Seri Dr. Syahidan juga meminta badan-badan bukan kerajaan NGO meneruskan aktiviti kesukarelawannya untuk penduduk terjejas banjir hingga selepas pasca banjir. Katanya kerajaan mengalu-alukan semangat kesukarelawan badan-badan tersebut yang bersimpati dengan nasib mereka yang teruk terjejas. Bagi bantuan di samping perkara-perkara yang akan diumumkan oleh kerajaan dari masa ke semasa. Berhubung dengan contohnya macam pondok tu, dia ada 60 pondok kan. Saya kata mintalah tolong NGO untuk setengahnya bagi 10 pondok, setengah bagi 5 pondok. Dengan itu kita dapat mengurangkan beban kepada seseorang untuk memberi sumbangan. Kerana kita juga harus melihat kerosakan yang berlaku di seluruh negara. Datuk Seri Dr. Syahidan sebelum itu menggunakan helikopter milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia meninjau kesan banjir di Pahang, termasuk kawasan Taman Negara di Kuala Tahan yang ditenggelami air baru-baru ini. Setiap daerah banjir di Pahang akan menjadi daerah angkat untuk setiap kementerian berlainan. Ia dalam usaha menyedia dan menyelaras bantuan pasca banjir di semua daerah yang terlibat banjir.
Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Bera akan menjadi daerah angkat kementeriannya, manakala Jerantut dan Kuantan akan menjadi daerah angkat Kementerian Pertahanan, Temerloh bagi Kementerian Kerja Raya, Kuala Lipis bagi Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Maran bagi Kementerian Sumber Manusia dan Pekan bagi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Jadi dari segi gerak kerja itu lebih tersusun lah. Kerana ada badan kementerian-kementerian angkat akan menjalankan kerja dengan lebih teliti dan mengetahui dengan lebih detail tentang kawasan-kawasan yang angkat lain. Datuk Seri Ismail Sabri menyatakannya selepas mempengerusikan mesyuarat mengenai pasca banjir peringkat negeri Pahang di Putrajaya. Sehingga kini kerja-kerja pembersihan banjir di Jerantut telah pun dimulakan pasukan pasca banjir dan 3 lagi daerah di Bera, Kuala Lipis dan Temerloh dimulakan hari ini. Bencana banjir bukan sahaja mengakibatkan kerosakan teruk kepada harta benda, malah turut mencejaskan naskah Al-Quran dan kitab-kitab agama. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan, JAHIK, dijangka melupuskan Al-Quran bermula minggu hadapan. Pada hari ini kita telah mengadakan mesyuarat. Menurut pengarah JAHIK, Datuk Haji Cik Muhammad Rahim Jusoh, kesemua masjid di Mukim dan daerah yang terlibat banjir telah diarahkan mengumpulkan Al-Quran dan buku agama yang rosak untuk dikutip JAHIK. Bagi orang ramai yang turut mempunyai Al-Quran yang rosak, juga diminta menghantarkannya ke masjid atau pejabat agama yang berhampiran. Kita menjagakan kita akan mengambil tindakan secepat mungkin setelah sahaja kita dapat membuat pengumpulan keseluruhan bahan cetak yang telah rosak untuk dibuat pelupusan secara rasmi insya-Allah. Jadi kita beri tempoh seminggu untuk dibuat pengumpulan dan insya-Allah selepas akan ambil tindakan segera insya-Allah. JAHIK juga sedang menguruskan isu kehilangan dokumen-dokumen penting pejabat agama yang turut rosak ketika banjir minggu lalu. Datuk Haji Cik Muhammad Rahim ditemui media selepas mempengerusikan mesyuarat khas proses pelupusan Al-Quran di pejabat JAHIK di Londang, Kelantan. Banjir di 4 negeri semakin baik. Bagaimanapun ketika ini masih terdapat hampir 38,000 penduduk di pusat-pusat pemindahan di 4 negeri iaitu Pahang, Perak, Kelantan dan juga Johor. Di Pahang terdapat 26,598 penduduk di pusat-pusat pemindahan di 7 daerah. Paling ramai berada di Pekan membabitkan 11,203 orang di 37 pusat pemindahan. Di Perak, 5,637 orang daripada 1,573 keluarga masih berada di pusat pemindahan di 5 daerah. Paling ramai berada di Perak Tengah iaitu 4,493 orang. Di Kelantan, 5,602 orang daripada 1,255 keluarga berada di pusat-pusat pemindahan di 4 daerah. Paling ramai berada di Kuala Krai iaitu 2,522 orang. Manakala di Johor hanya tinggal 20 orang daripada 5 keluarga masih berada di pusat pemindahan di Segamat. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak akan terus memantau operasi bantuan banjir daripada rumah setelah dijangkiti bakteria E. coli. Beliau terkena jangkitan bakteria itu semasa melawat kawasan banjir baru-baru ini. Menurut kenyataan Twitter Pejabat Perdana Menteri, Doktor telah menasihatkan Datuk Seri Najib berehat dan akan kembali bertugas secepat mungkin. E. coli adalah sejenis bakteria yang ditemui dalam usus organisma berdarah panas. Biarpun E. coli tidak berbahaya, ada yang boleh menyebabkan keracunan makanan yang serius kepada manusia. Baiklah saudara, tumpuan seterusnya kita beralih kepada laporan lintas langsung negeri-negeri. Rakan-rakan penyampai di Sabah dan di Sarawak sudah bersedia. Dan untuk laporan penuh, kita mulakan dengan laporan dari Sarawak bersama Amelina Muhammad Zamri. Teruskan Amelina.
Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesyorkan jumlah bahagian-bahagian pilihan raya negeri bagi Sarawak ditambah sebanyak 11 daripada 71 bahagian kepada 82 bahagian. Syor itu dibuat selaras dengan pindaan undang-undang dalam Perlembagaan Negeri Sarawak yang telah dikuatkuasakan pada 5 Disember 2014. Menurut SPR, 11 bahagian tersebut ialah N13 Batu Kitang, N17 Takan, N18 Serembu, N23 Teribuh, N26 Gedong, N40 Kabung, N57 Telian, N63 Selirik, N66 Murum, N70 Samalaju dan N78 Long Lama. Bagi maksud kajian semula, persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya ini juga terdapat pindaan nama kepada bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan dan bahagian-bahagian pilihan raya negeri. Bagi negeri Sarawak, hanya Parlimen P198 Mambung dicadangkan dipinda nama kepada P198 Puncak Borneo. Di bawah pindaan nama itu, 4 bahagian pilihan raya negeri di bawah Parlimen P198 Puncak Borneo turut dipinda nama. Bahagian tersebut adalah N19 Mambung dengan nama asalnya Bengoh, N34 Batang Air dengan nama asalnya Batang Air, N41 Kuala Rajang dengan nama asalnya Belawai dan N68 Tanjung Batu dengan nama asalnya Kidurong. SPR akan mempamerkan syor kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya bagi negeri Sarawak selama sebulan hingga 4 Februari depan di tempat-tempat yang dinyatakan dalam notis persempadanan semula yang disiarkan di akhbar-akhbar tempatan. Parti Pesaka Bumiputra Bersatu PBB Satok akan menubuhkan sebuah jawatankuasa melibatkan golongan profesional Melayu bagi merangka rancangan pembangunan semula kawasan Satok. Adun Satok yang juga Menteri Perumahan Datuk Amar Abang Johari Tun Openg berkata jawatankuasa itu dengan kerjasama Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah Pelita dan Perunding Tempatan dan Antarabangsa bagi merangka pelan induk pembangunan semula itu dalam tempoh 5 hingga 10 tahun. Satok is very, it is in the midst of urban development, and we cannot avoid that the P. Ramlee Jalan Haji Taha Triangle will be an area to be developed in the redevelopment exercise of Kuching City. Of course, the other side is Darul Hana. But this side will involve that particular triangle. Rancangan pembangunan semula itu akan melibatkan kerjasama rapat dengan Permodalan Satok Berhad PSB yang dilancar oleh Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Adnan Satem Jun tahun lalu. Katanya rancangan tersebut adalah bagi memastikan ekuiti orang Melayu di kawasan Satok dikekalkan selain menggalakkan penyertaan mereka dalam bidang hartanah terutamanya dalam kawasan segitiga Satok yang melibatkan Jalan Haji Taha dan Jalan P. Ramlee. Beliau memberitahu demikian kepada media sebelum mempengerusikan mesyuarat Exco Cawangan PBB N8 Satok di Kuching. Pada sidang media yang sama, Datuk Amar Abang Johari turut mengumumkan pembentukan jawatan kuasa bagi mendaftar ahli dan pengundi baru. Jawatan kuasa itu akan turut bertindak memantau perkembangan 11 kerusi Dewan Undangan Negeri Baharu yang bakal diwujud berikutan gerakan persempadanan semula seperti yang telah diluluskan di persidangan Dewan Undangan Negeri November lalu. Dun Satok mungkin terlibat dalam persempadanan semula itu memandangkan Dun Satok kini mempunyai lebih 11,000 pengundi. Nasib penduduk terjejas banjir di pantai timur Semenanjung terus mendapat simpati dan keprihatinan rakyat di Sarawak. Terkini, Jabatan Penjara Limbang tampil menghulurkan bantuan berupa wang tunai dan barangan keperluan untuk mereka. Penyerahan bantuan disempurnakan oleh Pengarah Penjara Limbang, Charin Promwichit kepada Adun Bukit Kota, Dr. Abdul Rahman Ismail di Pejabat Parti Pesaka Bumiputra Bersatu PBB, Cawangan Bukit Kota Limbang. Charin berharap bantuan atas dasar keprihatinan itu dapat sedikit sebanyak meringankan beban yang ditanggung oleh mereka yang terkena musibah banjir itu. Ini adalah sedikit sumbangan daripada Penjara Limbang untuk masa-masa banjir di sana. Ini adalah kerana keprihatinan kami lah, keprihatinan dan juga
solidariti daripada kami dan terima kasih kepada pihak Wali Kota MDL kerana menyediakan ruang untuk kami sama-sama berbakti kepada masyarakat di negara kita yang ditimpa bencana. Seperti mana yang kita tahu, memang kali ini merupakan satu musibah yang teruk yang berlaku, so kita tidak ketinggalan. Sementara itu, Ketua Pemuda PBB Cawangan Bukit Kota Limbang yang juga Wali Kota Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohat, dalam ucapannya memberitahu program tersebut merupakan program berterusan Pemuda PBB dalam menyediakan ruang dan peluang bagi mereka yang ingin tampil menghulurkan bantuan. Pihaknya akan mengumpul semua sumbangan berbentuk wang tunai dan barangan keperluan dalam masa 2 minggu ini sebelum diserahkan kepada jawatan kuasa bencana di Pantai Timur Semenanjung. Pada majlis itu, Ketua Pergerakan Wanita Parti PBB Cawangan Bukit Kota Limbang, Hajah Noni Marlini Abdullah turut menyerahkan sumbangan wang tunai untuk tabung bencana banjir di Pantai Timur Semenanjung. Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS merancang untuk menampilkan lebih ramai pemain tempatan pada Liga Super kali ini. Setiausaha Agungnya Abdullah Julahi berkata, setakat ini Sarawak mengekalkan 11 pemain lama dalam skuad Ngap Sayot dari senarai 24 pemain. Bagi Abdullah Julahi, yang penting adalah untuk menghasilkan lebih ramai pemain berkualiti bagi menyumbang kepada industri sukan negeri daripada mengimport pemain luar negara. Beliau turut menjelaskan dari 11 pemain tersebut, Sarawak tetap mengekalkan beberapa tulang belakang skuad termasuk Roni Harun, Asri Cucu, Muhammad Syarul Sapri dan Joseph Kalangti. Pada tahun ini kita membawa naik 2 pemain muda iaitu Izzat dan Shirin untuk diketengahkan dalam Liga Super. Di samping pada masa yang sama, pemain-pemain muda baru didaftar di dalam pasukan Piala Presiden. Dalam pada masa yang sama, 3 pemain import baru akan menyarung jersey Sarawak tahun ini. Mereka ialah Ivan Fatik, Billy Osman Mehmet dan Ronald Antonia. Sasaran skuad bujang senang tahun ini untuk berada di 3 tangga teratas Liga berbanding di tangga kelima Liga pada musim lepas. Paparan itu mengakhiri sumbangan Sarawak untuk Nasional 5 petang ini. Untuk paparan seterusnya, kita bersama Asli Ismail di Kota Kinabalu. Terima kasih rakan penyampai di Sarawak, Melina. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Berikutan kejadian tanah runtuh di Jalan Sindumin dan Sepitang, tebatan konkrit dicadang, dibina dengan kadar segera di kawasan-kawasan berisiko kejadian tanah runtuh di sepanjang Jalan Sindumin dan Sepitang. Ketika mengutarakan cadangan tersebut, Ahli Dewan Undangan Sindumin, Datuk Haji Ahmad Haji Bujang menyatakan tempatan itu dapat mengekang kejadian tanah runtuh terus berlaku, khususnya di lokasi sama. Kita terpaksa membina dinding-dinding yang permanen supaya masalah-masalah tanah runtuh ini tidak berlaku pada waktu-waktu cuaca tidak baik. Dan dengan itu memudahkan pada para pengguna jalan raya. Datuk Ahmad berkata demikian kepada RTM selepas melawat dan membuat tinjauan bersama agensi-agensi terlibat kedua lokasi tanah runtuh di Sepitang. Rombongan ini meninjau lokasi pertama di kilometer 25 Jalan Sepitang Tenom yang runtuh sejak Sabtu. Tinjauan kedua pula di Jalan Lintas Mendulong Sepitang. Kejadian tanah runtuh tersebut merupakan yang terburuk pernah berlaku di daerah berkenaan. Sementara itu, kejadian tanah runtuh di Jalan Lintas Mendulong Sepitang menyebabkan 2 kampung, iaitu Kampung Bambam dan Kampung Mendulong, yang mempunyai 600 penduduk terputus hubungan dengan jalan utama. Runtuhan tersebut melibatkan kawasan seluas 8.5 meter sepanjang 30 kaki. Penduduk terlibat bagaimanapun boleh melalui jalan alternatif iaitu Jalan Lembaga Industri Getah Sabah Tenom yang menghubung Jalan Tenom Sepitang. Kerja-kerja pembersihan sedang giat dijalankan dan dijangka dibuka untuk laluan kenderaan dalam tempoh terdekat. Sementara itu, pengguna jalan di kilometer 25 Jalan Sepitang Tenom meminta agar laluan berkenaan diberi perhatian serius agar kejadian tanah runtuh tidak berulang. Saya mengharapkan mungkin yang akan datang mungkin kita boleh akan lebih baik lagi lah kan, membuat yang lebih baik daripada yang sekarang mungkin akan
akan berulang-ulang macam begini kan. Jadi kalau boleh kita buat yang terbaik. Kalau boleh mau diperbaikilah sebab ini memang selalu tanah runtuh pas ini. Apalagi kalau hujan lebat kan. Lagipun yang kendaraan berat lalu-lalu. Ini pun perjalanan kami untuk pi Keningau, pi Tenom. Kilometer 25 Jalan Sepitang Tenom dijangka dibuka sepenuhnya lewat petang ini selepas kerja-kerja pembersihan siap. Selepas dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing, 821 orang penduduk dari 15 buah kampung sekitar Kota Blud yang sebelum ini dipindahkan di 3 pusat pemindahan sementara akibat banjir mula melakukan kerja-kerja membersihkan rumah mereka. Tinjauan kru berita RTM di beberapa kampung terlibat banjir di Kota Belud mendapati penduduk bergotong royong membersihkan kediaman mereka yang kotor dan musnah akibat banjir. Mereka yang ditemui RTM mahu masalah banjir di daerah berkenaan ditangani segera. Setiap tahun kenalah. Cuma tahun ni agak malang sikit sebab kita tiada di rumah kan, kita keluar kerja dan banjir pun datang dia awal pagi macam tu, jadi memang tidak sempat untuk selamatkan apa-apa lah. Mungkin ada sedikit penambahbaikan di dalam sistem. Dalam sistem yang cara kita menyalurkan bantuan ini mungkin perlu ada penambahbaikan ataupun lagi satu peningkatan dalam sistem yang perlu, saya rasa perlu kita tambahkan lagi. Macam kasih apalah tu sungai kan supaya dia kasih besar sikit supaya banjir tu tidak cepat naik bah. Keadaan sekitar Kota Belud yang sebelum ini dinaiki air juga kembali pulih dan hanya sedikit kesan banjir yang dapat dirakam lensa kamera RTM. Mengenai perkembangan banjir di Pitas, pusat pemindahan banjir di Dewan Gereja Kampung Kebatasan sudah ditutup secara rasmi. Menurut Pegawai Daerah Pitas, Bubudan Oti Majalo, 50 orang penduduk dari 23 keluarga dibenarkan kembali ke rumah masing-masing setelah banjir mulai surut. Paras air Sungai Kebatasan juga sudah berada di paras waspada iaitu 3.93 meter. Sebelum ini lebih 900 orang penduduk di pusat pemindahan Sekolah Kebangsaan Sikuati Kudat juga sudah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Baiklah saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita bersama rakan penyampai di Johor Bahru. Silakan. Terima kasih Asli Ismail di Sabah. Saudara, setiap kali tiba musim tengkujuh, banyak pihak bimbang kehidupan mereka akan terjejas kesan daripada kenaikan paras air dan cuaca buruk. Walaupun keadaan banjir di Johor kali ini tidak seburuk negeri-negeri di pantai timur, namun ia tetap mendatangkan keluh kesah dalam kalangan mereka, terutamanya tinggal di Mesing. Tidak terkecuali masyarakat nelayan yang terputus sumber pendapatan kerana tidak dapat turun ke laut. Begitu juga dengan pendapatan pengusaha pelancongan, terutama pengusaha chalet yang terjejas kerana kemerosotan jumlah pengunjung. Musim tengkujuh dengan hujan lebat dan laut bergelora berlarutan untuk tempoh yang agak lama menjejaskan pendapatan nelayan. Mereka tidak turun ke laut untuk menangkap ikan kerana bimbangkan keselamatan dalam keadaan cuaca yang sebegitu. Jika kebiasaannya golongan terbabit mampu meraih pendapatan RM2 hingga RM3,000 sebulan, namun semuanya tiada sejak tengkujuh melanda. Lebih merisaukan, musim persekolahan hampir tiba. Kerana begini, nelayan pantai ni kita rasa nampak penatlah untuk menyediakan persekolahan anak-anak dan juga menyara hidup. Dan selama 3 bulan tak turun ke laut, jadi masalahnya berterusan lah. Selain berdoa agar cuaca kembali baik, golongan nelayan di sini berharap ada pihak tampil membantu mereka mengatasi masalah itu bagi membolehkan mereka terus memperoleh pendapatan walaupun di musim tengkujuh. Para nelayan di sini berharap kerajaan dapat memberikan mereka bantuan bot yang lebih besar. Kesulitannya selain daripada masalah keluarga iaitu ialah pendapatan dah terjejas kan. Selain daripada tu, kata orang tu keadaan bot kan. Kalau kita nak keluar, kadang-kadang enjin letak dekat bot dalam keadaan cuaca sentiasa kena tengok siang malam. Kalau tak nanti kan takut bot tenggelam, air banyak kan. Itu masalah-masalah kami lah. Monsun
Jadi nak bergerak tak boleh dari segi perbelanjaan kita ni macam tersekat lah sikit. Jadi kalau boleh? Kalau boleh tu adalah mana-mana badan ke, kebajikan ke, atau daripada pihak-pihak persatuan ke, negeri ke, atau pusat ke, memberi kita bantuan lah. Tinjauan kru RTM Johor ke daerah Mersing bukan sahaja mendapati golongan nelayan terjejas tanpa sebarang aktiviti sepanjang musim tengkujuh ini, malah pengusaha produk pelancongan turut mengalami nasib yang sama. Rata-rata pengusaha mengeluh kerana kekurangan jumlah pelancong ke daerah ini walaupun ketika musim cuti sekolah. Start mula-mula nak musim tengkujuh awal-awal bulan tu lagi. Start hujan lah, kuranglah. Jadi dari segi pendapatan tentu. Pendapatan pun kita terjejas jugalah. Samalah terjam bila dah pelancong tak masuk, tak adalah ada sumber pendapatan kita lagi. Jadi tengkujuh sini masalahnya banjir tu je. Berhentilah dulu saya ambil orang kan. Tapi kalau dia datang juga nak, kita terima jugalah. Ada kes. Dan juga lah. Keadaan laut bergelora menyebabkan tiada aktiviti pelancongan ke pulau-pulau berdekatan dan ia merencatkan sumber pendapatan pengusaha yang terdiri daripada masyarakat tempatan. Pengusaha di pesisir pantai juga mengalami kemerosotan hasil sehingga 50%. Semua pengambilan pelancong terpaksa dihentikan ekoran bimbang keselamatan penghuni di penempatan mereka. Namun terdapat juga pengusaha yang masih menerima pengunjung atas permintaan individu itu sendiri. Terdapat 26 pengusaha chalet yang berdaftar di bawah Jabatan Pelancongan Negeri Johor. Menurut laporan Jabatan Meteorologi, keadaan laut bergelora dan angin kencang kategori pertama akan terus melanda Johor Timur sehingga Khamis ini dan pastinya membahayakan untuk sebarang aktiviti bot-bot kecil dan rekreasi laut. Sekian sahaja paparan dari Johor buat petang ini. Kembali kepada rakan di Angkasa Puri, Norella. Ya, Suzima, terima kasih. Baik, saudara, itu tadi laporan perkembangan terkini di negeri-negeri. Lagi mengenai bantuan banjir selepas ini. Paparannya seketika nanti. Tabung Kemanusiaan Komunikasi dan Multimedia Malaysia dibuka bermula 24 Disember 2014 hingga 31 Januari 2015 untuk membolehkan orang ramai menghulurkan sumbangan kepada mereka yang terjejas akibat banjir. SMS banjir sertakan amaun yang anda ingin sumbangkan. Contoh, banjir 5, banjir jarak 5 untuk RM5 dan hantarkan ke 13999. Amaun-amaun yang boleh disumbangkan adalah RM1, RM3, RM5, RM10, RM15, RM20, RM30, RM40 atau RM50. Sumbangan anda amat bermakna. Jagalah kesihatan semasa banjir. Amalkan langkah-langkah berikut. Jaga kebersihan diri dan persekitaran. Basuh tangan sebelum makan dan semasa mengendalikan makanan dan selepas ke tandas. Gunakan tandas yang sempurna dan buang sampah di tempat yang disediakan. Pastikan anda minum air yang telah dimasak dan telah dibotolkan. Sentiasa makan makanan yang telah dimasak. Elakkan makanan mentah. Jika makan buah-buahan, kupas kulitnya terlebih dahulu. Segera dapatkan rawatan sekiranya anda mengalami demam, cirit-birit, muntah dan lain-lain. Patuhi nasihat yang diberi oleh anggota kesihatan. Jagalah kesihatan semasa banjir, utamakan kesihatan dan bertindaklah segera. Bertemu kembali. Universiti Malaysia Perlis UNIMEP akan menggunakan bantuan pesawat tanpa pemandu UAV untuk yang dibangunkan para penyelidiknya bagi meninjau kesan kemusnahan dan kerosakan banjir di Kelantan. Penggunaan UAV itu merupakan sebahagian daripada fasa ketiga adalah 7 fasa operasi pasca banjir sukarelawan UNIMEP ke Kelantan yang dirancang sepanjang bulan ini. Menurut Naib Chancellor UNIMEP, Profesor Datuk Dr. Kamarudin Husin, pesawat tanpa pemandu itu akan diguna bagi mengenal pasti punca kemusnahan harta benda penduduk, terutama kesan arus deras yang tanpa diduga di kawasan seperti Gua Musang.
semua penyelidikan, sebahagian daripada penyelidikan juga memberi fokus kepada membangunkan teknologi baik daripada UAV dia, baik daripada gunakan GPS, sensor dan sebagainya yang boleh kita detect banjir awal itu yang datang dan di mana air itu mengalir. Sebab sekarang kita tak tahu apa yang berlaku di Gua Musang dan sebagainya kan. Orang terkejut air itu naik mendadak sampai ke atas. Ini mungkin berlaku kat Perlis, kita tak tahu. Keseluruhannya 3,000 sukarelawan UNIMAP terlibat dalam operasi 7 fasa itu. Setakat ini 2 fasa sudah bergerak dan menjalankan pelbagai bentuk perkhidmatan di samping mengagihkan bantuan makanan dan keperluan lain. Selain pelajar, sukarelawan UNIMAP ini turut disertai jurutera, juruteknik, doktor perubatan, pensyarah, penolong pendaftar serta kaunselor. Misi kali ini lebih tertumpu kepada kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan kecil di premis kerajaan, sekolah dan kediaman penduduk terjejas banjir. Universiti Teknologi Mara UiTM pula menggerakkan 2,000 pelajarnya menerusi Brigade Sukarelawan bagi membantu kerja-kerja pembersihan pasca banjir di Kelantan. Menurut Naib Chancelornya Tan Sri Profesor Dr. Sahul Hamid Abu Bakar, sukarelawan tersebut merupakan pelajar UiTM kampus Kota Baru, Melaka, Johor, Terengganu dan juga Perak. Sukarelawan UiTM ini akan membantu penduduk membersihkan kawasan yang terjejas teruk akibat banjir di Tanah Merah, Kuala Krai dan Machang. Selain kawasan perumahan, mereka akan memberi tumpuan kepada sekolah-sekolah yang terjejas banjir sebelum sesi persekolahan bermula Ahad ini. Hari ini dia tengoklah sampai bila yang kami berterusan. Dia akan berterusan. Ini tak akan selesai dalam 2-3 hari, tidak. Nak clean up ni mungkin ambil 2 minggu. Beliau sebelum itu melepaskan sukarelawan operasi bencana di kampus UiTM Kota Baru. Program itu akan diadakan secara berterusan sehingga keadaan kembali pulih. Selain pembersihan, sukarelawan ini juga akan memberikan perkhidmatan kaunseling kepada penduduk yang terjejas banjir. Kita orang cuba apa yang mampu, tapi yang terbaik kita orang bagi. Jadi harap kerja tindakan kita orang dapat membantu wakil masa-masa banjir. Saya tengok dalam TV pun bagaimana keperitan yang mereka alami. Saya ingin membantu dan selain daripada itu juga, jika kita bantu orang akan bantu kita balik. Kita pun tak tahu bila kita akan kena. Jadi bila kita bantu orang, nanti kalau kita yang susah pula, orang yang akan bantu kita balik. Perasaan gembira, bangga sebab kita dapat bersama-sama merasai selain daripada tolong diorang apa yang patutlah. Saya pun melihat masa-masa banjir seperti kita lihat, kebanyakan daripada masa-masa ada yang kehilangan rumah, ada kehilangan harta benda. Jadi itu satu menyentuhlah perasaan kami daripada sukarelawan untuk membantu diorang. Walaupun tak ada, bukan dari segi RM1, tapi kami membantu daripada segi kedai dan usaha kami lah. Hampir 50 sukarelawan Badan Bukan Kerajaan RTM ketika ini berada di Kelantan membantu petugas Jabatan Penyiaran Stesen Kelantan FM di Wakaf Cik Yeh Kota Baru yang terjejas teruk akibat banjir luar biasa baru-baru ini. Mereka terdiri daripada sukarelawan Puspanita RTM, Majlis Sukan Jabatan Penyiaran, Rakan Pembimbing Penjawat Awam Akrab, Majlis Bersama Jabatan MBJ, Persatuan Penyiaran Kebangsaan dan RTM Bikers Club. Majidah Ismail di Kota Baru ada laporannya. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Ketika ini saya bersama Ketua Misi Prihatin NGO Jabatan Penyiaran Malaysia, Cik Wan Arifin Wan Hussein yang berkesempatan turun padang pada program kali ini. Jadi Cik Wan ceritakan sikit misi membantu penduduk terjejas banjir khususnya di RTM ini sendiri yang turut terjejas dengan banjir kali ini. Terima kasih. Terlebih dahulu saya mengucapkan berbanyak terima kasih kerana menerima kami seadanya daripada NGO di bawah Jabatan Penyiaran Malaysia. Jadi di kesempatan ini misi kita ke RTM Kota Baru adalah untuk meringankan beban petugas-petugas RTM di sini. Jadi kita bawa sukarelawan untuk cuba sedaya upaya cuba memulihkan dan membersihkan sebanyak keupayaan kami lah.
Dan yang keduanya menyampaikan sedikit sumbangan kutipan daripada NGO-NGO di Angkasa Puri untuk kawan-kawan kita di RTM Kota Baru ini. Terima kasih. Selain daripada RTM ni sendiri, mungkin ada lokasi-lokasi lain yang dituju oleh pihak misi bantuan ni? Misi kita kali ini khasnya misi prihatin ini hanya tertumpu kepada RTM Kota Baru dan kaki tangan RTM Kota Baru sendiri. Jadi kalau kita ada berkesempatan waktu, kita akan ke rumah-rumah petugas RTM Kota Baru ini untuk cuba juga membuat kerja-kerja pembersihan di rumah-rumah mereka. Terima kasih Cik Wan Arifin. Dan saya kira misi ini berjaya mencapai matlamatnya dan diharapkan agar tujuannya mencapai matlamat bukan saja untuk penduduk terjejas banjir dan penghuni di kuartus RTM itu sendiri, malah untuk penduduk-penduduk yang lain di Kelantan ini. Laporan Majida Ismail, Kota Baru untuk TV1. Ya, terima kasih Majida. Manakala Kelab Penunggang Motosikal Berkuasa Tinggi RTM bersama ahli Kelab Men Women on Wheels MOW menyumbang barangan keperluan harian dan membersihkan surau di Temerloh, Pahang. Tumpuan skuad sukarelawan RTMBC bersama ahli-ahli Kelab Men Women on Wheels MOW adalah untuk membersihkan sebuah surau di Kampung Kuala Sanggang, Temerloh yang disertai penduduk kampung. Presiden RTMBC Taura Nazmi Muhammad dan Presiden Kelab Men Women on Wheels MOW Mazna Zulkifli bergabung tenaga untuk menjayakan usaha berkenaan. Alhamdulillah, kita RTM Bikers Club juga mengambil inisiatif untuk membantu mangsa-mangsa banjir di kawasan. Fokus kami adalah kawasan Temerloh pada semalam dan hari ini, dan kita dapati ramai juga sukarelawan yang mengikuti program kita, terutama ada another bikers yang lain juga turut serta dengan RTM Bikers. Sama-sama kita membersihkan surau di Kuala Sanggang ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah, pertama kali kami rasa bersyukur kerana dapat sama-sama dengan masyarakat di sini bergotong royong. Apatah lagi untuk membersihkan surau adalah satu penghormatan bagi kami. Turut sama menyumbang tenaga ialah Ketua Wanita UMNO, Datuk Seri Syahrizad Abdul Jalil. Ramai kita mobilis wanita turun ke padang nak cuci, nak bantu individu, pemimpin di kawasan, di kampung, dewan, surau. Macam ni kita ada di surau di sini. Kerana kalau tak ada ke sukarelawanan ni memang susahlah nak cuci selepas banjir. Malah kita memerlukan lebih ramai daripada sukarelawan masa ini. Jadi saya nak minta lah kepada semua sukarelawan turunlah beramai-ramai untuk membantu semua orang kampung dan mereka yang tak ada cara lain lah untuk kembali dapat kehidupan yang sempurna semula. Barangan keperluan harian iaitu beras, susu dan pakaian turut diagihkan. Aktiviti penangkapan ikan oleh nelayan di Labuan terjejas kerana keadaan laut yang bergelora sejak 2 bulan lepas. Keadaan itu adalah sebahagian daripada episod hujan monsun yang dijangka berlarutan minggu ini. Ekoran keadaan itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Labuan mengingatkan nelayan supaya sentiasa memeriksa keadaan cuaca dengan Met Malaysia sebelum turun ke laut. Pengarahnya Zulkifli Mat Ali berkata, pendapatan nelayan sama ada nelayan komersial ataupun tradisional terjejas sepanjang 2 bulan terakhir tahun lepas. Bagaimanapun, para nelayan menggunakan kesempatan keadaan cuaca tersebut dengan melakukan kerja-kerja membaiki peralatan menangkap ikan di Kompleks Perikanan LKIM dan JT di Kian Sam. Ketika ini terdapat 880 nelayan komersial dan tradisional berdaftar dengan LKIM Labuan. Tangkapan 2 warga asing yang cuba mencuri bot nelayan dijangka dapat menyelesaikan 12 kes kecurian bot nelayan di perairan Chuah, Port Dickson, Negeri Sembilan. Dalam kejadian jam 3 pagi itu, kedua-dua suspek dipercayai cuba melarikan bot tersebut dari pangkalan nelayan Chuah ke negara jiran.
Ketua Penguatkuasa Maritim Daerah Kapten Abu Bakar Idris berkata, Pusat Operasi Daerah Maritim 5 Kuala Linggi berjaya memintas bot yang dicuri itu ketika mereka menuju ke negara jiran. Bot terbabit berjaya ditahan pada jam 4.45 pagi. Warga negara asing itu telah dibawa balik ke Pangkalan Daerah Maritim 5 untuk siasatan lanjut. Apa yang ingin dimaklumkan di sini, pada tahun 2014 sebanyak 12 aduan telah diadukan ke Daerah Maritim 5 kejadian kecurian bot dan enjin di pengkalan-pengkalan nelayan di Negeri Sembilan, dan berkemungkinan tangkapan ini akan dapat menyelesaikan beberapa kes-kes kecurian yang lepas. Mungkin ada hubung kait dengan kecurian-kecurian yang berlaku di pengkalan-pengkalan nelayan pada tahun 2014. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pejabat APMM Maritim 5 di Kuala Linggi, Melaka. Kedua-dua suspek ditahan reman 14 hari untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta 574 Kanun Keseksaan. Kira-kira 2,000 hektar kawasan sawah padi di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA diserang penyakit karah hawar daun bakteria BLB bintik perang dan jalur daun bakteria BLS. Serangan itu menyebabkan hasil padi berkurangan antara 50 hingga 70%. Pengarah Bahagian Industri Padi MADA, Kamarudin Dahuli berkata, penyakit karah dikesan apabila daun padi mempunyai bintik-bintik berbentuk lonjong dan tajam, manakala bintik perang dikesan apabila terdapat bintik-bintik berbentuk seperti biji-bijian yang berwarna perang di tepi daun dan buah padi. Sementara itu, penyakit hawa daun bakteria dikesan apabila warna daun menjadi pucat dan bertukar menjadi putih. Jalur daun bakteria pula mempunyai tanda-tanda seperti jalur berair jernih timbul antara urat-urat daun dan ia akan menjadi lebih teruk menyebabkan daun menjadi kering. Kebanyakan penyakit berkenaan merebak melalui angin, bawaan biji benih dan perumah kedua, sentuhan, perkakas pertanian dan air. Peladang-peladang di kawasan MADA supaya mengawal penyakit disebabkan oleh kulat tadi dan juga bakteria yang saya sebutkan tadi. Sebab kalau kita kawal lewat, kita akan menghadapi masalah. Dia mesti dibuat secara berperingkat-peringkat, di peringkat sebelum terbit sehinggalah kepada padi itu terbit dan juga peringkat tunduk pun masak. Beliau bercakap kepada RTM selepas melawat sawah padi yang terjejas teruk akibat diserang penyakit di Kampung Gerigil, Alur Mengkudu, Alustar. Operasi sita premis yang gagal menjelaskan tunggakan cukai pintu dalam kawasan Majlis Bandaraya Alustar MBAS akan dimulakan Mac ini. Kebanyakan pemilik premis terbabit mempunyai tunggakan cukai antara 5 hingga 17 tahun berjumlah 20 juta ringgit. Tunggakan cukai pintu dalam kawasan tersebut sudah mencecah 20 juta ringgit. Datuk Bandar Alustar, Datuk Mat Noh Ahmad berkata, kedegilan pemilik premis berkenaan menyebabkan MBAS sukar menyediakan kemudahan infrastruktur yang lebih sempurna dan selesa kepada penduduk. Saya menyarankan supaya pemilik-pemilik bangunan ini supaya janganlah sampai kepada tindakan yang sedemikian. Jadi sebenarnya kita pun tak nak buat macam tu. Tapi saya harap pemilik-pemilik bangunan dapat menjelaskan cukai pintu tersebutlah. MBAS memberi tempoh sehingga 28 Februari ini sebelum tindakan undang-undang diambil terhadap pemilik premis yang engkar. Bercakap kepada media di Alustar, Datuk Mat Noh berkata, bagi 6 bulan pertama tahun ini, MBAS menyasarkan kutipan cukai pintu sebanyak 14.2 juta ringgit.
Baiklah saudara, kita beralih ke perkembangan nahas pesawat AirAsia QZ8501 yang masuk hari ke-9 hari ini. Berikutan cuaca baik hari ini, 20 penyelam melakukan tugasan bagi mencari kotak hitam. Lokasinya dipercayai berada di sekitar 5 objek besar yang dikesan. Namun penentuan letakan sebenarnya merupakan cabaran teknikal paling besar kepada pasukan mencari. Ketua Agensi SAR Indonesia Bambang Solesio mengalu-alukan lebih banyak penyertaan pakar luar dalam usaha mengesan kotak hitam berkenaan. Saya juga akan dibantu nanti ya, kalau sudah kita tetapkan dari Tiongkok. Nah, supaya itu juga nanti punya alat atau sistem untuk mencari black box. Tetapi saat malam ini sampai besok masih didiskusikan sambil kita menunggu hasil yang 5 kapal kita yang ada di lokasi yang kita duga, ya. Kita duga itu menjadi lokasi objek yang kita cari. Cuaca buruk sebelum ini juga menghalang operasi menurunkan kamera dan penyelam ke dasar laut bagi mengenal pasti objek berkenaan. Beberapa serpihan seperti pintu kecemasan, tempat duduk, beg plastik yang mengandungi kasut, rokok dan cermin mata ditemui dan sudah dibawa ke pengkalan ban petang semalam. Dengan jarak penglihatan sehingga 6 km dan tiada awan rendah, dijangka akan memudahkan lagi operasi. Koordinator Mencari dan Menyelamat Lieutenant Johnson Supriyadi berkata keadaan angin yang tenang juga membolehkan pesawat mencari terbang tanpa masalah. Manakala ombak di Laut Jawa setinggi 1.5 meter hingga 2.5 meter. 9 kapal daripada 4 negara berada di lokasi ketika ini. Dengan 5 serpihan pesawat sudah ditemui. Manakala objek besar yang dikesan peralatan sonar merupakan tumpuan carian di 90 batu nautika daripada pantai. Objek tersebut dikenal pasti sepanjang 18 meter. Bangkai pesawat itu dianggarkan berada di dasar laut di kedalaman kira-kira 30 meter. Tajuk utama Nasional 5 sekali lagi. Bonus kaki tangan awam dibayar 15 Januari ini. Penjawat awam terjejas banjir boleh tuntut insuran bencana alam. Kerajaan usaha atasi masalah 300 sekolah terjejas banjir menjelang sesi persekolahan. Baiklah saudara, setakat ini dahulu Nasional 5. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.